Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So semalam dalam grup channel Discord Zul ada sharekan, Zul tak dapat buat live sebab apa, ada masalah technical dengan connection internet. Sebab apa semalam hujan lebat lah dan Zul pakai singkat aja, sebab tu line tak berapa bagus. So apapun, pagi ni ada benda yang menarik Zul nak sharekan dan ada benda penting disebabkan kejadian semalam kita ada data yang bullish untuk ekonomi tapi bad untuk Fed. Kenapa nanti tu akan terangkan dan dinyatakan currently kita sedang build up momentum. Build up momentum seperti nak nampak pergerakan downtrend ataupun nak push possible untuk grabkan kita punya bottom untuk di 14 ke 10k. Kenapa nanti tu akan terangkan di chat dan hopefully ni dapat membantu kita untuk buat penilaian yang lebih baik untuk buy ataupun tidak untuk start bulan ni. Tapi walaupun macam tu kan untuk bulan ni bulan pertama tahun 2023, tahun 2024 dia akan start buy. So semuanya hanya menunggu data 13 atau net CPI data iaitu inflation tu. Inflation data untuk bulan ni akan menarik sebab apa? Disebabkan apa yang tu nak explainkan pagi ni. So semalam kita ada unpayroll data, kita ada unemployment rate data. So sebab semalam kita ada bullish untuk ekonomi malam, sebab kita ada berlaku kenaikan. Kemudian semalam kita ada berlaku, first kita akan drop, kemudian dapat non-payroll dan employment data yang bullish dan kita rebound balik melakukan kenaikan. So cara teknikal nanti tu akan terangkan apa yang berlaku di chart. So tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari malam. So inilah Coin Market Cap. So currently total market cap increase balik. Nanti akan tunjukkan iaitu currently total market berada di 824 bilion dengan volume semalam hampir 30 bilion dan BTC dominan 39.6, Ethereum meningkat daripada 18.4 ke 18.8. So untuk performance semalam untuk kripto, total market increase 0.81%, kemudian volume increase 10.84. Apapun hari ini adalah hari Sabtu, tu hari weekend, tu expectation untuk Jumaat, Sabtu dan Ahad tak ada volume yang tinggi. So dijangkakan price akan hanya buat pergerakan sideways saja. So nanti kita akan tengokkan di chart, itu akan terangkan apa possible yang boleh berlaku. Dan next week kita ada, next week belum lagi, next week adalah possible untuk kita tengok another week possible kita akan ada another setup sebelum next satu lagi minggu iaitu 13 hari bulan Januari kita akan datang di CPI. So untuk harga Bitcoin semalam kita tengok apa yang berlaku. Bitcoin naik sebanyak 0.77%. Sebab apa naik sikit saja? Sebab awal-awal tu kita drop 16.7, 16.5 kita drop. Kemudian price untuk malam tadi rebound balik hampir sampai terus 17k. Kemudian kita drop sikit. Ni dia dah berlaku dropping. Nanti di chat tu kan tengokkan, tunjukkan anda apa yang berlaku. Dan untuk di Ethereum 1.57 dan lain-lain altcoin semua expected dalam green disebabkan apa semalam Bitcoin melakukan kerana 3.7% kepada hampir 30% balik. So apa lagi, let's go kita pergi chat kita untuk terang lebih detail. So sebelum kita pergi chat, kita akan tengok dulu data semalam apa yang berlaku. Kita ada yang ni sebenarnya. So mainly kita ada ni untuk semalam kita ada non-farm payroll quarter increase 223, expectation daripada 200. So good sebenarnya untuk ekonomi. Kemudian yang ni dengan unemployment rate. Unemployment rate fell daripada jangkaan 3.7, kemudian kita hanya dapat 3.5. So meaning kadar pengangguran rendah. So good untuk ekonomi but bad untuk Fed. Kenapa bad untuk Fed? Macam kan Fed nak unemployment rate close to 4%. Sebab apa? Dengan kenaikan kadar pengangguran, ini bermakna good untuk inflation down. Tu disebabkan kita dapat good data untuk unemployment, meaning good untuk ekonomi. Sebab tu kita ada berlaku kenaikan malam. Tetapi kita akan tengok nanti efek dia adalah untuk inflation. So meaning ini memberi green light kepada Fed. Kita tengok sekiranya CPI data 13 Julai ni, kita sekiranya inflation increase balik. So meaning bermakna net Fed meeting dia perlu naikkan inflation yang tinggi. Dan naikkan inflation itu akan memberi aku kata build up momentum untuk dolar untuk DSY ataupun dollar index untuk terus mengukuh naik melakukan kenaikan. So walaupun semalam dolar ada beri satu candle merah yang drop yang tinggi, drop yang banyak malam, nanti tu akan terangkan. Kita drop adalah expected untuk drop dan build up saja, build up untuk dia pump nanti, dia tu akan tunjukkan. So apapun data ni banyak malam kita tengok data kat sini, boleh tengok lah untuk pukul 21 malam kita ada semuanya cantik punya. Non-payroll 256 drop,
223 good untuk ekonomi, private farm 220, expected 180, tinggi 220. So good untuk ekonomi sebenarnya, tapi yang tengok unemployment rate target lah 3.6 dan kita jangkakan unemployment rate tinggi 37, tapi kita dapat lower 3.5 ataupun unemployment rate adalah rendah. So meaning good economy tapi baik untuk Fed. So apa-apa let's go kita pergi ke chart. Kita akan tengok secara teknikal apa yang berlaku. So pertama kali Zul nak tengok untuk DSY dollar. So apa yang berlaku DSY dollar, menunjukkan Zul ada monitor channel ini. Kemudian channel malam dah breakout. So ini menandakan kita ada possible untuk retest dan naik balik untuk atas. So apa yang berlaku semalam sebabkan kita berada di kawasan resistance, RSI berada overbought, stock RSI pun berada overbought. So ini kita akan jangkakan kita akan berlaku sikit dropping. Dan semalam pun dah dropping, dan dropping tu untuk nampak semalam kita ada support di kawasan ni, dan support ni loss support ni dan terus drop bawah disebabkan kita dapat data yang sebab apa kita ada dua data malam. Kita ada data awal pukul 8, kemudian kita ada data pukul 10 lebih untuk another employment rate tu. Disebabkan data bullish itu menyebabkan dollar dropping, dan dollar dropping tu masuk balik dalam channel. So ini adakah channel ni kita boleh monitor? So currently channel ini tak valid untuk kita monitor. So kita channel ni Zul akan adjust, Zul akan buat channel baru. So channel ni Zul akan letak daripada height yang baru ini, kemudian Zul akan ambil height yang atas ni juga, kemudian Zul akan adjust di bawah ini. So meaning inilah channel baru yang Zul nak monitor. So currently kita tengok channel price itu buat rejection resistance dan kembali balik support, dan kita ada middle channel ini, dan price kali ikutkan Fibonacci pun kita berada di kawasan support. Apa itu support? Nanti kita tengok kan swing low ini to swing high, dan kita akan berada di kawasan support. So ini hari satu Ahad. So Zul tak jangkakan akan ada lagi lead down ke bawah. So ini kita jangka tengokkan RSI pula. Untuk DSY dollar, RSI pun berada di oversold, stock RSI berada oversold. So momentum untuk drop tu dah tak ada, dan kebetulan kita kebetulan kita berada di support dan strong support channel dan strong support Fibonacci. So meaning ini adalah pergerakan sebab apa untuk jangka lain dia sebagai untuk turun ke support, dan kita akan ada bounce balik. Bounce itu breakout ini, dan breakout ni lebih cantik sebab apa kita akan ada resistance, swing high to swing low, dan kita akan break resistance. First kita break break resistance, kemudian tukangkan color. Alright, possible ini yang tu nak tengok berlaku adalah kita nak tengok price ini regain balik, regain slowly, breakout kita punya bounce daripada kawasan ni. Sebab apa? Inilah potential untuk bounce. Sebab apa? Kita berada di kawasan resistance, support, dan kita stock RSI oversold, stock RSI oversold. So good untuk price dollar rebound balik. So rebound ni menunjukkan untuk jangkaan untuk next week kita ada dalam 13. So kita dah ada, minggu depan kita ada 1 minggu lagi. So 1 minggu ni ada possible kita hanya akan buat pergerakan yang slowly macam ni. Kemudian untuk data CPI nanti 13 hari bulan. So juga akan tadi kenaikan employment rate apa semua tu adalah bad untuk Fed, meaning bad untuk Fed, meaning bermanut bad untuk inflation, meaning inflation dijangkakan 13. Sekian data yang boleh dapat ni, ini bermakna memberi signal inflation akan naik, meaning sebelum ni kita ada drop kan, ada drop. So tu jangkakan portable inflation untuk 13 ni kita akan dapat data yang inflation bad atau inflation naik. Bila inflation naik, apa yang berlaku? Jangka untuk next quarter meeting interest perlu base point perlu dinaikkan tinggi. So ni kita akan ada breakout, dan breakout ini akan fuel up untuk DSY naik. So kenaikan DSY ini untuk ni ada possible untuk sebab apa? Bila dolar naik, ini bermakna harga Bitcoin akan drop. So meaning untuk DSY dolar tu akan monitor yang ni. Kali kita tengok monitor close, adakah price boleh drop? Yes, boleh drop lagi. Sekiranya ada lagi drop kawasan ni, meaning kita masih lagi dalam kawasan channel, dan kita ada satu trend line yang major trend line untuk DSY. So berlaku kawasan ni, kita tengok kalau breakout bawah, meaning good untuk Bitcoin dan aset-aset lain. Tapi sebenarnya berlaku bounce itu normal untuk kita tengok kuartal dolar untuk terus melakukan kenaikan sikit, ataupun berlaku expected untuk 2 tahun ni akan bermain dalam kawasan ni, dan ini bermakna kita akan tengok Bitcoin dan altcoin lain dan juga aset-aset lain akan hanya berada dalam sideway. Tu menjadikan dalam jangkaan untuk Bitcoin sendiri 23-24 adalah antara pergerakan sideway. So antara 25 ke 15k. So itulah untuk di dolar. So sedikit bullish setup untuk next movement untuk CPI data. So pergerakan semalam jatuh semalam ni adalah good untuk setup bullish untuk naik ataupun reversal. Sebab apa? Kita dah sideway,
kita buat higher height. So higher height ni dia akan test balik support. Tengok support ni strong. Sekiranya kita ada bound daripada support ini bermakna good untuk kita breakout, dan breakout sekali lagi yang ni jangkakan kita akan ada huge pump untuk US dollar, mana kita ada attack yang ni, dan kita ada channel yang besar ni, dan channel besar ni boleh leak untuk dolar naik balik kawasan ni, dan kenaikan dolar ini akan menyebabkan Bitcoin drop lagi. So itulah untuk bulan ni ataupun data untuk bulan 1. So itulah untuk DSY. So let's go kita pergi ke Bitcoin pula. Sekiranya kita dapat data bullish untuk di DSY, meaning kita akan dapat sebaliknya untuk di Bitcoin, meaning Bitcoin expectation akan buat setup bearish. So nanti kita akan tengok kan, so apa yang berlaku semalam. So kita akan tengokkan di kuartal Bitcoin dan kan di DSY. So DSY tadi adalah di 1 hour. So nak tengok balik di 4 hours. 4 hour tengok setup yang lebih kurang sama, iaitu tadi kita tengok 1 hour, tadi adalah cak 1 hour, ni adalah 4 hours. 4 hours pun lebih kurang sama. Kita tengok RSI dah hampir overbought, stop RSI pun overbought. So ini nampak ada sikit lagi untuk drop. So apa-apa ni satu ahad tu jangkakan hanya sideways untuk sikit dropping kawasan ni, dan ini kita nampak RSI akan drop, stop RSI akan drop. So ini kita akan ada untuk minggu depan ada expected untuk ada rebound. So meaning good untuk DSY, meaning DSY untuk rebound, untuk bullish untuk pergerakan next week. So meaning kita akan tengok di Bitcoin. So Bitcoin akan menunjukkan pergerakan setup bearish. So ini yang Zul ada monitor untuk semalam, walaupun Zul tak last Zul ada monitor. So Zul akan terangkan apa yang Zul draw kat sini. So Zul akan delete dulu. So untuk semalam Zul ada share kan, sebab apa kita dah breakout semalam. Kita dah breakout di 4 hours, tapi macam cakap kan, walaupun kita breakout, kita perlu lagi candle itu break bawah 16.7. Tak berjaya breakout dan rebound balik, price rebound balik dalam channel, dan untuk price target ni currently still lagi on hold. So bila on hold, tak masalah, kita akan buang dulu, tak perlu kita chart lagi. Kemudian nak kita remove juga beberapa, yang ni still lagi kita follow untuk price belum sampai lagi. Kemudian kita akan tengok ni, Zul ada nak draw satu channel baru, iaitu channel yang ni. Sebab apa? Kita ada kenaikan, nanti Zul akan delete dulu. So semalam Zul ada tengokkan ni, ini kenaikan yang disebabkan apa? Kejatuhan di dolar semalam. Kejatuhan dolar menyebabkan rebound, dan menyebabkan untuk dalam Discord channel kita masih lagi follow pergerakan ni. Untuk penentuan untuk di Bitcoin sebenarnya sama ada di untuk break 16 untuk pergi ke 16k, ataupun bound ini untuk pergi ke 17k. So kita jangkakan antara board resistance, board support, kita dah dapat board support dan berlaku bound walaupun breakout, dan kita dah breakout pun resistance. So currently untuk di BTC ada possible untuk naik ke 17.1. So apa yang berlaku, kita akan tengokkan kenaikan ni lah disebabkan akan ada lagi leg jatuh untuk di DSY. Cuma DSY tadi jatuh pun tak banyak, kita akan expect ada jatuh sikit lagi untuk build up bullish momentum. Kemudian untuk di Bitcoin kita jangkakan dia akan start build up bearish momentum. Kita tengok RSI dah berada hampir overbought, stop RSI berada hampir overbought di 4 hours. Di 1 hour pun Joe jangkakan sama juga, RSI overbought, stop RSI pun overbought. Cuma kita tak buat lagi dead cross saja. Buat dead cross tu meaning kita akan ada momentum yang strong untuk drop. So meaning macam kan align dengan tu di DSY tadi. DSY menunjukkan data untuk bullish, Bitcoin menunjukkan data untuk bearish. So currently kali ini kita akan monitor. So channel ini still lagi quarter kita akan monitor. Cuma yang ni dah quarter dah low sikit. So ini kita akan boleh adjust kat bawah ni, low ini, kemudian kita ambil high ini naik atas. So ini kita akan jangkakan pergerakan yang ni untuk channel. Kemudian untuk yang lebih quarter strong, kita boleh monitor untuk channel ini. Daripada low ini to low ini kita akan drop dan kena atas. So meaning ini adalah jangkaan kita untuk possible dia akan main. So yang ini naknya Zul akan delete. So tak perlu kita monitor, maknanya kita akan monitor lebih ni. So meaning pergerakan ini kita nampak, dan kat manakah price target untuk dropping untuk bear flag yang ni. So bear flag ini untuk di Bitcoin kita jangkakan daripada high ini. So yang ni channel ni still lagi in play, sebab apa belum lagi sampai target kita. Kemudian untuk ni high ini to low ini point of breakout yang ni. Kita nampak price menuju mana? Price menuju ke kawasan 15k. So ada apa 15k? Yang ni Zul ada letak semalam. So 15k, kalau kita tengokkan balik part ini letak 15k, kita ada apa? Kita back balik, kita check balik ada tak kawasan support. Tu kita check ke belakang, kita check belakang. Ini OTD for 1 hour. Kita akan tengok di 4 hour kita nampak lah dia punya point tu 15. Kita tengok 15 apa yang berlaku. 15 kita ada di kawasan ni. So point price target, kemudian kita letak support, kita nampak ada huge support di kawasan ni. So ada possible untuk pergerakan Bitcoin dengan unemployment rate yang kuartal tak menyebelahi Fed tu, tak menyebelahi untuk inflation. So meaning inflation dijangkakan sekian bulan ni 16 bulan kita dapat CPI data yang tinggi ataupun inflation yang tinggi. So itu adalah fuel up untuk
dolar expected untuk naik, Bitcoin akan drop. So ini kita boleh dapat price target. Kawasan ni currently possible kita akan untuk dapat bermain dalam kawasan ni. Kemudian kita akan jangkakan tadi, kita akan ada small breakout untuk channel ni untuk sampai kawasan ni, dan juga akan breakout 16, kita pergi ke 16 ni kita breakout, kita akan menuju ke kawasan 15, dan 15 ni jangkakan possible menunjukkan kita ada bottom di kawasan almost dalam 14, tapi yang kata good support adalah kita jangkakan di kawasan 13. Kata huge drop boleh berlaku, tapi apapun tu tak jangkakan akan drop yang tinggi sangat. Sebab apa? Kita dah slowly down drop. Sebab apa slowly down? Kita nampak momentum drop tu dah berkurangan. Sebelum ni kita nampak huge drop, kita dapat small drop, kemudian small drop. So jangkakan possible last drop lagi another small juga dalam 14k lah consider. So meaning jangkaan untuk bottom 14 ke 10 lah, still lagi boleh pakai. So apapun Zul tak tunggu ke 14k. Untuk bulan ni Zul akan start by first DCA. Lepas data CPI, iaitu dalam 13 Januari kita akan dapatkan data CPI, dan kena sekiranya data CPI itu meningkat ataupun inflation, data inflation meningkat, so ini kita akan dapat kita punya huge drop. Sekiranya baik, kita jangkakan price akan start rallying up juga kan. Sekiranya untuk build up bullish momentum, kita perlu breakout trendline ini. So sama ada kita buy kawasan ni ataupun buy breakout, still lagi good buy untuk DCA secara long term. Cuma untuk sekiranya ada rezeki price Bitcoin drop lagi 14k, ini yang Zul tunggu-tunggukan. Sebab apa? Bukan yang Zul nak tunggu buy Bitcoin sangat, Zul nak tunggu untuk buy altcoin. Sebab apa? Altcoin akan drop 98%. So apapun on track, hopefully kita akan dapat last drop kita untuk pergi ke 14k, at least 15k ke 14k untuk kita target. Dan pergerakan ini akan menyebabkan kita akan dapat bottom, dan bottom itu altcoin akan harga memang still lah 98%. Untuk Bitcoin tak masalah, Zul akan still buy untuk whatever price, Zul akan still buy DC untuk secara monthly. So itulah analisis untuk di Bitcoin. So jangkaan short term, yes, berlakukan kenaikan tak masalah, dan kita ingat price boleh still lagi naik 17. So apapun pressure down masih lagi naik. Untuk di Bitcoin sendiri akan selagi tak break channel ni, selagilah kita tak boleh mengatakan dia boleh. Selagi berada di dalam kawasan ni, still lagi kita mengatakan dia still lagi dalam bearish market, still lagi ada possible untuk let down. Dan dengan data yang berlaku semalam, kita akan tengok momen penting 13 Januari untuk CPI data. So untuk data-data malam tadi, kita nampak bullish untuk ekonomi, tapi tak good untuk Fed ataupun tak good untuk inflation. So ini apa berlaku, kita jangkakan data inflation ni, kalau dapat inflation tinggi, kita akan lakukan huge drop untuk Bitcoin, dan huge pump untuk di dolar. So dolar ni nak nampak naik, Bitcoin nak nampak turun, align kita punya analisis. So tanpa buang masa lagi, kita pergi ke ruangan komen. Tu ruangan komen semalam ada bukan komen yang dua hari lepas sebenarnya. Sen Gala dah macam dekat bottom. So kita tengokkan Sen dan Gala juga. Sen dan Gala, Sandbox dan Gala. Sandbox ada, Gala pun dah ada. So Sandbox lama tak tengok. Sandbox betul tak Sandbox? Yes, Sandbox. So Sandbox pun dah lama tengok. Dia kata dah possible dah bottom. So kita akan tengok nanti. So akan clearkan sikit kat sini apa yang berlaku. So kita okay, yang ni Zul ada buat dulu data, dah lama tak tengok di mana jangkakan price ini breakout ni sampai kawasan ni, dan berlaku balik down, dan pun dah menuju ke kawasan target. So menjadikan untuk Sandbox du targetkan untuk altcoin 95% ke 98%. So kita dah drop, so adakah boleh drop lagi? So macam juga kan tadi, dolar nak buat setup naik, kemudian Bitcoin nak buat setup drop. So itu bermakna kita ada opportunity untuk drop lagi. Sebab tu jangkakan walaupun bulan 1 ni Zul nak start buy, tapi Zul still lagi tunggu CPI data, iaitu 13 Januari. Nanti tu akan tengok balik adakah betul CPI data release date. Kita akan tengok betul tak untuk 13 Januari. Betul memang 13 Januari data untuk 22. Okey, kita ada 12 Januari. So 12 Januari ni kita akan dapat data untuk Disember tahun Disember. Tu meaning itulah tengah tengokkan. So kita akan tengok sekiranya dapat inflation yang tinggi. Macam akan tadi dah dapat bau-bau inflation nak naik. Sebab apa? Good data yang dapat semalam, data yang good untuk ekonomi, tapi bad untuk Fed ataupun bad untuk inflation. So meaning inflation akan naik. Kalau inflation akan naik meaning interest akan dinaikkan. Bila interest dinaikkan, dolar akan mengukuh naik. Bila dolar mengukuh naik, berlaku aset lain akan drop. So possible untuk dia drop lagi kuasa ni, ada yes boleh berlaku. So ini kita tengok akan macam mana. Kali untuk Sandbox, whatever price antara 35 sen dan 16 sen adalah kata good buy untuk long term, dan good buy untuk kata dapat target. Kalau anda nak 1000 coin dekat Sandbox, consider antara 35 sen dan 16 sen adalah good place untuk anda all in dapatkan target, iaitu mana-mana outcome bersama 95 ke 98%. Kemudian kita akan tengok juga untuk di Gala. Gala pun sudah ada sikit coin.
So Gala semalam melakukan huge pump untuk semalam dan break kita punya support. Kita akan tengokkan apa berlaku untuk Gala. Kita ada volume channel yang besar ni. So volume channel ni menceritakan untuk Gala, sekiranya kita berjaya break trendline ni, good untuk Gala. Maknanya Gala akan kembali boleh, tapi pun kita berada di kawasan resistance, overbought, stop overbought. So kita tengok macam mana hari Minggu ni, ada possible akan hanya berlaku ni ketika ada huge support kawasan ni, resistance, dan possible boleh pergi rejection, itu akan rejection huge lagi drop bawah. So drop sampai mana juga akan dia dah consider last drop bawah last support ni. So meaning untuk Gala maknanya dah almost drop 98% dah pun. So untuk Gala adakah good untuk buy? So Gala maknanya price dah kata murah lah, murah sangat ni, 5 sen 2 sen. So kalau yang terbaik anda invest saja untuk long term, dan Gala pun sudah ada ikutkan dia punya average tinggi average. So average tu berada di 33 sen. Tu tinggi maknanya, tapi untuk dengan kejatuhan ni maknanya tu berminat untuk beli, tapi pun tu tak beli lagi currently, macam kan tu tunggu data 12 hari bulan nanti, dan sekiranya ada another let down, kita akan cakap akan boleh lebih pada 2 sen. Tapi 2 sen pun kira mudah, dan kita dah pun berada di last support dan regain balik last support. So jangkakan untuk Gala ni berjaya breakout yang ni, kemudian kita akan sideway kawasan ni. So meaning untuk kawasan support ini good untuk buy secara pukal ataupun buy untuk long term. So Zul sendiri pun akan buy Gala maknanya, sebab apa? Untuk reducekan dia punya quarter long term. So ini dalam nak dapatkan 10,000 coin, 10,000 coin meaning dalam $232 saja. So darat 5 consider dalam RM1,000 saja. So untuk Gala dapatkan quarter 10,000 coin, kemudian dia akan biarkan saja untuk long term, dia akan holding untuk sampailah next sebulan. So itulah untuk di Gala. Kemudian kita akan good Gala consider dah boleh buy maknanya, dah buy. Cuma macam lah, anda sama nak buy sekarang pun boleh, nak tunggu 12 pun. Tapi macam kan, dia letakkan timeline, dia tunggu sikit 12 bulan. Dan kalau break Gala pun good maknanya, good kita akan nampak pada. Kalau ada pun mungkin akan sedikit high kawasan ni. So siapa nak buy untuk harga yang murah ni, consider 2 sen 1 sen dah pun memang boleh buy untuk all in target anda. So anda boleh buy kalau anda nak buy kuarter, tapi macam tu tunggu sikit lagi dalam 2 Januari. 2 Januari lah, kuarter 12 Januari untuk data CPI. So itulah untuk Gala. So next kita akan pergi ruang komen, minta KDA dan ETH. So KDA kita akan tengokkan KDA kejap. KDA, so apa yang berlaku KDA? KDA dah 9 sen drop. So macam mana KDA performance dia? Kita ada satu channel ni breakout, kita ada yang ni, dia ada head and shoulder, itu dah pun hit target rasanya head and shoulder ni. Head and shoulder final breakout. Yes, belum lagi sampai target, tapi almost sampai target. Tu 98%, dia dah drop 95%. 95% dia berada di kawasan ni. Currently price menuju ke 98%. So untuk di KDA antara 95-98% good untuk buy. So adakah anda buy kan? Kita akan tengok kat sini. Price malam berlaku breakout kat sini, dan kita nampak kita possible kita dah buat support swing low to swing high. So kita berada di kawasan support, dan sekiranya kita nak drop lagi, kita perlu lost position support ini. So currently berada di kawasan support, macam kan minggu depan penentu ataupun CPI data ni, kalau kita dapat good CPI data, so yang ni so jangkakan untuk short term kita akan possible untuk berlaku kenaikan. So swing low to swing high to swing low, kita akan dapat support. Jadi kita akan dapat resistance. So ini tu jangkaan untuk KDA ni, dia akan berinteraksi kawasan ni, dan inilah support resistance yang kita perlu monitor. Meaning kalau kita breakout lagi kawasan ni, another leg down ke bawah untuk target kita 98%, iaitu dalam 49 sen atau 59 sen. Dan kalau breakout ini, kita akan start build up bullish momentum. So baik atau tidak menjadikan antara 95-98 adalah good range untuk anda DCA ataupun dapatkan anda punya quarter long term punya target, ataupun dapat anda punya target. Contoh kalau nak dapat 1000 coin, consider antara price ini dan antara 95%, 98% adalah good range untuk anda dapatkan target price coin anda. Itu adalah untuk KDA. So let's go kita ke Ethereum sekejap. So untuk Ethereum, apa berlaku Ethereum? Adakah good buy? So untuk Ethereum, kita akan tengokkan kita still lagi berada di kawasan support, dan ikutkan Ethereum ni dah breakout kita punya satu trendline mall ni. Tapi juga kan trendline ni aku kata tak strong. Kenapa tak strong? Trendline yang lebih strong adalah trendline yang putih atau yang hijau tadi. Trendline putihnya lah anda kata temporary, aku kata trendline juga, tapi kita monitor. So trendline ini kalau tak strong, apa yang boleh berlaku? Bila dia tak menjadikan tak valid ataupun tak strong, trendline tak strong, apa yang berlaku? Walaupun dia breakout, dia still lagi boleh datang untuk retest. Retest tu sebab kita ada sloping trendline. So kita boleh price tu still lagi boleh bermain macam ni walaupun dah breakout. So dia tak strong tak strong support. Kalau strong support macam ni, kalau meaning kalau nampakkan strong support macam ni, kalinya kita akan dapat
breakout, retest sikit saja untuk Fibonacci, kemudian dia akan start build up naik. So inilah strong support, beza strong support dengan weak support, weak trend line dan quarter bullet, weak trend line dan good trend line. So untuk di quarter Ethereum, so berdasarkan data tadi tengokkan RSI stock RSI overbought, RSI pun hampir overbought. So possible kat sini kita akan ada sikit lagi let down, akan berlaku sikit kenaikan, tapi kat sini untuk di possible tu nak tak nak delete yang ni, tu tak nak monitor yang ni, nak delete yang ni, dan kita akan monitor channel ni. So channel ni kita betul ada target untuk di bottom untuk Ethereum at least 800 ke 500 dolar untuk per Ethereum untuk bottom. So meaning ini bermakna kalau Bitcoin jatuh ke 14 ke 10k, kita akan possible dapat 800 ke 500 dolar, dan inilah good entry untuk Ethereum untuk dapatkan target anda. Atau macam Zul tak banyak untuk Ethereum, tapi Zul akan grab buy sebanyak boleh dalam kawasan ini. So inilah untuk di Ethereum. So kita berada di kawasan support ini. So ini kita support, kalau loss position support ni, ini kita menuju ke 800 dolar, dan expected untuk lower low kita boleh dapat di kawasan 500 dolar untuk kejatuhan Bitcoin ke 14 ke 10k. So itulah untuk di Ethereum. So ada tak lagi dengan komen lain request bet untuk net buran, berapa harga boleh dapat untuk autumn untuk bet. Okey, VChain. So tengok VChain pun dalam monitor juga. So VChain di daily akan sama juga 98, 95%, 95% kita berada di 1 sen, 98 kita akan jatuh 5 sen. So dengan kejatuhan Bitcoin kita akan ada possible boleh drop kawasan ni, dan kawasan drop 1 sen dan 0.05 sen adalah good range untuk anda untuk kata kita all in dapatkan target. Anda dapat 10,000 coin, inilah kawasannya. Kalau nak dapat 1,000 coin pun inilah kawasannya. Nak dapat 100,000 coin pun inilah kawasannya, antara 1 sen ke 0.5 sen. So bilakah next bulan tu? Next bulan kita akan tengok berapakah target yang dapat. So pertama kali dekat sini kita boleh buat pertama kita akan dapat, first kita akan target kita punya all time high dulu 27. Duran next bulan berapa, kita akan ambil satu perangai dan kita dapat high ini, dan kita high ini kita akan letakkan. So inilah untuk di VChain, ada possible untuk kita next bulan kita boleh naik sampai kawasan ni. So untuk VChain maknanya nampak strong, boleh attack price at least ke 1.6, ada expected 2.6, atau boleh attack 3.6. Kita akan jangka 24, 25. So ini kita jangkakan dalam boleh attack mana-mana antara 1.6 to 2.6 untuk VChain berdasarkan targetan ini. So ini kita tengokkan Fibonacci, dia akan check balik Fibonacci, swing high to swing low, kita jangkakan dalam quarter 1 sen. Tu ini nampak 1.2, 1.6. So inilah kita boleh attack. So jangkakan 20, 25, 13, 25. So kita nampak price ni ada possible akan attack mana-mana kawasan. Tu jangkakan boleh attack dalam 2.6. So risk 64 sen dolar. So itulah untuk di VChain. So apapun, make sure kita invest duit yang anda expectation boleh loss. So mending untuk kawasan range ni quarter 1 sen, 0.5 sen amat murah. Nak dapat 10,000 coin pun tak banyak pun, dalam 100 dolar saja, dalam 500 ringgit saja pun dah dapat 10,000 coin kat kawasan ni. So mending kita buy saja, duit expected boleh loss. Kalau gagal lah, loss 500. Tapi kalau ada berlaku kenaikan 500 itu boleh aku kata buat anda banyak lah kuartal ni, berapa ribu persen kat sini kan. Tengoklah nanti daripada ni naik at least terjangkakan dalam sampai 2.6, 4,900%. So anda darablah berapa jumlah anda daripada dapat tu, tambah tu, dan expected ada 4 kali ganda lah. 4 kali ganda akan untung daripada duit anda yang anda invest. So itulah untuk di VChain. So next komen ada tak? Sama tu boleh compare dah S&P 500 dengan Bitcoin. Bitcoin dah macam start follow market. So kita akan tengok S&P 500. So bagus tak soalan tu sebenarnya. Menceritakan bila kita nampak dalam jangkakan untuk S&P 500. S&P 500 malam drop sikit, Bitcoin drop, kemudian naik balik disebabkan menjadikan data yang bullish malam. So untuk CPI data menjadikan zone nampak price ini still lagi downtrend. So untuk di S&P 500 kita ada target yang real, maknanya di kawasan 302 yang ni. So untuk drop ini kita jangka untuk di S&P 500 akan ada lagi another drop, slowly drop. So meaning kita akan nampak kuartal ekonomi macam kan inflation masih teruk lagi. So ini kita akan tengok expect akan ada slowly down to drop. Kemudian drop ini dijangkakan, walaupun the drop dijangkakan untuk Bitcoin akan sideways saja. Macam kan antara 23 dan 14
2020, 2023, 2024 adalah masa untuk sideways dan masa untuk DCA. So jangkakan walaupun stock drop slowly apa yang kau support, tapi untuk di Bitcoin tu jangkakan kita akan ada start build up bullish momentum, meaning kita akan hanya berada sideways saja. So itulah untuk pergerakan. So kita akan jangkakan akan berlaku decoupling sikit untuk di S&P. Currently kita masih follow untuk short term. Sebab apa, kalau kita tengok di 4 hours untuk di S&P 500 nampak pergerakan bearish ini. Bearish pattern ni walaupun ada kenaikan bullish malam, tapi kita still lagi berada kawasan. Kita dah breakout kita punya real support key level ni, dan currently alanya untuk retest. So retest ini adalah good untuk kita build up momentum drop. So meaning kenapa RSI pun sedang build up balik ke oversold. Stock RSI pun oversold di 4 hours. Di 1 hour pun nampak yang sama, oversold, overbought. Di daily pun lebih kurang sama, kita nampak price itu stock RSI hampir berada di overbought. So cuma RSI saja berada below 50. So meaning kita akan nampak untuk di S&P 500 ada potential untuk drop ni. So kan data technical menunjukkan support apa yang kuartal yang tu jangkakan tadi, iaitu kita akan dapatkan data inflation yang tinggi. Inflation akan naik balik untuk bulan 1 ni. So meaning apa yang berlaku, kita akan nampak Fed akan naik balik interest. Meaning apa yang berlaku, good untuk dolar, tak good untuk S&P 500, dan tak bagus untuk Bitcoin. Sebab apa? Bila dolar mengukuh, bila dolar naik, apa yang berlaku, harga S&P akan drop, kemudian di Bitcoin juga akan drop. Tapi good untuk kita untuk tahun ni punya, untuk last drop, untuk bottom kita, untuk dapat harga yang murah sebelum kita start build up bullish momentum. Macam kan, untuk bullish momentum untuk di Bitcoin belum lagi build up. Sebab apa? Kita perlu breakout channel ni. So masih panjang lagi, boleh naik sampai 18, boleh drop balik, ataupun boleh drop ke 14, naik balik. So sama ada naik ke kawasan ni, breakout kawasan ni, ataupun drop dulu kawasan ni. Apa yang ditunggu adalah kita tunggu opportunity untuk last drop. Kalau dapat rezeki untuk kita buy altcoin dan Bitcoin dengan harga lebih murah. Kalau dah breakout pun tak ada masalah, walaupun kita miss bottom kita, miss harga yang paling murah, tapi kita still lagi consider kita buy harga 80-90% discount untuk Bitcoin dan juga altcoin. So good kita untuk long term. Kita akan DCA secara kuartal long term 2 tahun ni, 23-24 kita akan DCA, dapatkan grade sebanyak boleh aset yang kita ada. Kemudian insyaAllah tahun 2025 kita akan petik hasil. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Like, subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So jangan lupa type dalam komen kalau anda nak tengok, dan insyaAllah malam nanti Zul akan try buat live. Sebab apa? Zul kerja malam ni, Zul akan balik pukul 10. So tengok macam mana. Sebab apa? Dia tak dapat confirm sebenarnya untuk kali, sebab dia punya schedule ni amat ketat sebenarnya. So dia tak dapat nak, even semalam dah cantik nak buat review, tapi line pula problem. So dia tak janjikan tepat, tapi insyaAllah dia akan cuba buat. Cuma malam nanti kalau jadi tak jadi, Zul akan sharekan di dalam Discord channel. So macam ni, kalau anda nak join Discord channel, senang aja, klik dia punya button join, kemudian cari ruangan button join, klik button join, cari, kemudian lepas anda buat transaction button join ni, klik membership. Dalam membership ni akan ada link ke Discord, dan Discord tu Zul akan beritahu sama ada Zul live ataupun tidak, dan Zul akan sharekan sebarang kuartal data-data penting. Contoh semalam Zul ada sharekan kita ada dah breakout, kita ada breakout untuk di kita dah ada breakout untuk di kuartal channel. Kemudian dia tak sempat malam sebab dah malam, dia tidur malam. Pagi ni dia kita tengok adalah price yang ni dah breakout, possible untuk drop, tapi semalam berlaku kita dapat rejection balik. Rejection macam kita terangkan perkara ini kenapa. So guys, USD week guys, betul USD week sebab tu jatuh. Apapun kita akan tengok macam next week data CPI. So jangkaan itu adalah boleh berlaku balik. Macam dolar sedang buat momentum bullish, Bitcoin, S&P 500 sedang buat setup untuk bearish. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda net review. Assalamualaikum. Bye bye. Your fucking hands up.